Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita di dalam Kitabut Taharah daripada kitab Bulughul Maram yang dihimpunkan hadis-hadisnya oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Hadis yang berikutnya ialah hadis daripada Ibnu Umar. Wa 'ani Ibni Umar radhiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'f. Yakni hadis ini dikeluarkan ataupun diriwayatkan. Dikeluar ni maksud diriwayatkan. Dia yang menghimpunkan hadis Imam Ahmad dan Ibnu Majah, padanya ada dha'if, kelemahan, dha'f. Hadis ini ialah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu an. Sebelum saya baca hadis ni seterusnya, kita sebut kenapa dia kata dhaif. Kerana hadis ni, yang mengambil hadis ini ialah Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam merupakan seorang tabi'i, yakni anak murid sahabat. Dia mengambil hadis ni daripada Abdullah ibnu Umar, yakni rawi hadis sahabi, rawi a'la, rawi yang paling tinggi, iaitu sahabat yang mendengar yang menyebut perkataan ini ialah Abdullah ibnu Umar. Siapa yang ambil daripada Abdullah ibnu Umar? Yang mengambil daripada Abdullah ibnu Umar ialah Zaid bin Aslam. Pasal apa tak ada di sini? Sebab di sini dia sebut rawi hak teratas. Tetapi di dalam kitab hadis yang asal, di dalam Musnad Ahmad dan demikian juga di dalam Sunan Ibnu Majah, dia sebut sanad tu bagi lengkap. Biasanya kitab-kitab yang tuan-tuan ada di tangan tuan-tuan ni, dia dah potong semua rawi tu kerana dia meringkaskannya. Cuma dia bagi hukuman terhadap kedudukan hadis. Macam apabila kita baca Riyadhus Salihin, kita baca Umdatul Ahkam, kita baca Subulus Salam dan selainnya, kitab-kitab ini dia telah buang sanad yang awal. Dia tinggal sanad yang akhir, iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada mana orang boleh tahu hadis itu sama ada dia sahih ataupun sebaliknya? Dengan antaranya dengan menyemak sanad. Sahabat tidak ada masalah. Sahabat ni kita kata tak ada masalah, kita dah bagi tahu. Ini prinsip di dalam Ahlus Sunnati wal Jamaah, di mana sahabat ni, rawi sahabat saja semuanya adil. Kita baca hadis sebelum ni, hadis tentang
Nabi SAW tak bagi mandi laki yaghtasil bi fadlil mar'ah wal mar'ah taghtasil bil fadlil rajul. Hadis itu dia kata an rajulin sahiba Rasulullah, satu orang lelaki yang bersahabat dengan Nabi. Nama tak bagi tahu tapi kita terima sebab dia sahabat dengan Nabi. Sebab dia panggil sahabat ni was sahabatu kulluhum udulun inda ahli sunnati wal jamaah. Sahabat itu keseluruhannya adil di sisi ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya ahli sunnah wal jamaah beriktikad bahawasanya sahabat dalam kes hadis Nabi mereka tak pernah tipu. Maksud kau dia nak buat hadis palsu ke apa, dia tak buat. Memang benar mereka ada krisis di antara mereka, tetapi tidak ada satu pun di kalangan mereka yang dapat dibuktikan, yang dapat dituduh bahawasanya telah melakukan pemalsuan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tak jadi masalah, tetapi selain daripada sahabat termasuk tabi'in, rawi-rawi ini dinilai kedudukan mereka sama ada boleh diterima ataupun ditolak. Siapakah yang mengambil hadis ini daripada Abdullah ibnu Umar ataupun Ibnu Umar ini? Yang mengambilnya adalah Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam merupakan tabi'i dan dia merupakan tabi'i yang thiqah, riwayatnya adalah diterima. Siapakah yang mengambil daripada Zaid bin Aslam? Yang mengambil daripadanya ialah 3 orang anak dia. Dalam Al-Baihaqi sebut tulis nama 3 orang anak dia ni. Siapa dia anak dia riwayat ni? Dia ada 3 orang anak dia rawi. Seorang nama Abdullah, seorang bernama Abdul Rahman, seorang bernama Usamah. Abdullah, Abdul Rahman dan Usamah meriwayatkan hadis ini daripada bapa mereka Zaid bin Aslam, dan Zaid bin Aslam ambil daripada Abdullah ibnu Umar. Cuma masalahnya tiga orang anak Zaid bin Aslam ni di sisi ulama hadis dhaif, du'afa, lemah ni dia bukan semesti lemah tu dia buat dosa besar ataupun dia semesti dia penipu. Sebahagian sebab lemah, riwayat-riwayat mereka mungkar. Mungkar dalam ilmu hadis ni maksudnya bukan dia buat dosa maksiat, tapi dia riwayat bercanggah dengan orang-orang yang dipercayai. Mungkin sebabnya kerana tak apa ingat lah. Sebab itu orang kalau tak berapa ingat, orang zaman dulu dia bahaya, dia try riwayat hadis. Bila dia riwayat hadis, dia tak berapa ingat, nama dia masuk dalam kitab hadis, terus jadi dhaif. Di berbagai-bagai tuhmahan akan dikenakan kerana mereka berurusan dengan hadis Nabi SAW. Ulama hadis kena cek seorang-seorang. Kata mereka, ijlis bina naghta fillah, mari kita duduk, kita mengumpat kerana Allah Ta'ala. Bolehkah mengumpat kerana Allah Ta'ala? Sebab nak kena mengumpat rawi ni. Sebab kalau kita tak tahu hal ehwal mereka, kemungkinan kaki palsu, orang hak tak ingat, hak lain Nabi habang, hak lain dia riwayat, pakat masuk campur dalam hadis Nabi, lalu hadis jadi rosak. Maka sebab itu ulama hadis ada senarai nama, dia panggil kutubur rijal, kitab rijal, himpunan nama rawi-rawi hadis. Fulan bin fulan, lahir di mana, orang mana, anak murid siapa, siapa ambil hadis daripada dia, pergi ke mana, apa komentar para ulama mengenai dia di sudut periwayatan hadis. Kadang-kadang seorang tu soleh, ahli ibadat, tapi hadis dia dhaif. Pasal kelemahan hadis, pertama mungkin pada peribadi tak elok, satu lagi kepada ingatan yang tak elok. Kelemahan dalam ingatan ataupun dalam dhabit,
Dhabit ni boleh jadi ingatan, boleh jadi dia tak jaga bahan yang dia riwayat. Kalau dia tulis, dia apa, dia tak jaga, maka dia akan dianggap lemah ataupun boleh turun standard dia di dalam periwayatan. Jadi berapa nama anak dia tadi? Berapa orang? 3. Siapa nama? Abdullah, Abdul Rahman. Hak belakang sebahagian tak ingat dah. Usamah tentu dah, hak sebahagian tu kalau riwayat hadis dhaif, lemah. Usamah, ketiga-tiga mereka ini dhaif. Maka hadis itu, sebab tu dia kata pada hujung wa fihi dhaf. Pada hadis ini padanya ada dhaif disebabkan kes tadi. Namun begitu, di sana ada jalan rawi lain yang riwayat daripada Zaid bin Aslam, bukan anak-anak dia, yang tak dhaif. Boleh cover balik. Saya nak bagi faham lah. Kita dengar satu cerita tu mai daripada jalan orang ni 3 orang. Tiga-tiga ni kita tak dia pakai, kita kata. Tiba-tiba mai satu orang hak kita percaya. Dia habaq, kalau hang sendiri habaq, kita kata aku terimalah. Tadi depa ni habaq, aku takut depa tak ingat atau mereka silap ataupun mungkin dalam kes lain mereka tipu. Tapi tiba-tiba satu orang datang yang kita percaya, dia bagi tahu. Dia bagi tahu, aku sendiri pun dengar yang sama. Kita pakai. Jadi kita pakai. Jadi kita pakai buah dia lah, hak dia punya. Siapa dia yang meriwayatkan lain hadis ni? Orang lain yang meriwayatkan hadis ni nama dia Sulaiman bin Bilal. Sulaiman bin Bilal, dia riwayatkan hadis ni dan dia dipercayai daripada Zaid bin Aslam daripada Abdullah bin Umar. Cumanya tuan-tuan buat kitab kan ni? Kan jenis tahan telinga ni. Cumanya melalui jalan Sulaiman bin Bilal daripada Zaid bin Aslam daripada Ibnu Umar, riwayat tu tak kata Nabi kata, riwayat tu kata Abdullah bin Umar yang kata. Sedangkan melalui anak-anak Abdullah bin anak-anak Zaid bin Aslam tadi, dia kata Abdullah bin Umar kata qala Rasulullah. Melalui jalan lain dia kata memang ada riwayat ni, tapi dia tak kata Nabi kata, dia setakat Abdullah bin Umar saja kata. Tuan-tuan faham ke ni? Ada beza. Kalau Abdullah bin Umar kata, yang tu perkataan sahabi. Kalau Nabi kata, yang tu hadis Nabi. Dalam ilmu hadis ni slow-slow sahabat nak bagi ingat. Dalam ilmu hadis, kalau setakat sahabat saja kata, kita panggil mauquf, terhenti. Kalau Nabi kata, kita panggil marfu', benda tu diangkat kepada Nabi. Jadi dalam riwayat Sulaiman bin Bilal yang sahih tadi, dia kata Abdullah bin Umar kata hadis ni. Dalam riwayat yang dhaif tu kata, yang kata siapa dia? Nabi SAW. Dalam riwayat Sulaiman bin Bilal kata perkataan ini ialah perkataan Abdullah bin Umar. Dalam riwayat anak-anak Zaid bin Aslam, dia kata perkataan ini ialah perkataan Nabi SAW. Apa bezanya? Perkataan Nabi hujah, perkataan sahabat tidak semestinya hujah, terutama dalam mazhab Syafi'i. Dia tak menganggap qaul sahabi sebagai hujah. Terkenal Imam Syafi'i, dia kata hum rijal wa nahnu rijal. Mereka pun jago tokoh bagi pendapat, kita pun boleh bagi pendapat. Kerana yang dapat wahyu hanyalah Nabi dan sahabat mungkin ijtihad. Sebab itu sahabat sendiri ada berbagai-bagai pandangan. Abdullah bin Umar pandangan lain, Abdullah ibn Abbas pandangan lain. Jadi yang ni ijtihad, kata Imam Syafi'i, sama saja ijtihad.
Okey, baru kita tengok hadis ni. Apa kedudukan hadis ni? Tuan-tuan faham kau setakat tu? Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ialah Abdullah bin Umar. Siapa Umar ni? Iaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Umar ni kita dah terjemah dah dia hari tu. Dia menganut Islam masa kecil, semasa dia berada di Mekah. Kemudian apabila berhijrah, dia turut berhijrah. Bapaknya Umar bin Khattab berhijrah dan dia berhijrah. Dan dia berhijrah bahkan semasa peperangan Badar, dia mari jumpa Nabi SAW nak menyertai peperangan Badar. Nabi tak bagi. Istasqar, Nabi kata kecil lagi. Masa perang Uhud dia mari pun Nabi tak bagi. Dia mula sertai peperangan semasa peperangan Khandaq. Kecil-kecil mai dah nak jihad dengan Nabi SAW. Hebat anak-anak sahabi ni. Matang cepat, dewasa cepat. Anak siapa? Anak Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an, kita tahu selain daripada sahabi yang besar, selain daripada dia sahabat yang dekat dengan Nabi, selain daripada dia pak mentua Nabi, siapa dia anak dia yang kahwin dengan Nabi? Hafsah binti Umar. Artinya Hafsah binti Umar adik-beradik dengan Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar. Dan kalau kita, Umar bin Khattab ni terkenal dengan saleh, Amirul Mukminin. Tuan-tuan pergi tengok, dia dalam satu filem musalsal Umar bin Khattab, filem drama bersiri Umar bin Khattab. Yang ni bagus, 30 siri. Tuan-tuan akan tengok, walaupun dia lakonan, tapi lakonan ni banyak dia petik daripada riwayat-riwayat sejarah, sehingga ungkapan-ungkapannya tu pun riwayat sejarah yang diambil daripada riwayat-riwayat sejarah. Keindahan, kehebatan, dan tentu kita akan menangis melihat tu, baru tengok hak berlakon bagaimana warak dan salehnya Khalifah Umar bin Khattab. Pemerintah. Dan Umar ini ada seorang lagi, nama anak dia Asim. Asim ialah anak dia, jika kita semua tahu cerita Umar lalu pada waktu malam dengan Abdul Rahman bin Auf, dan dia mendengar seorang perempuan yang suruh anak perempuan dia campurkan air dengan susu. Dan anak perempuan dia tu tak mau. Dia kata, tidakkah ini telah dilarang oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gelaran Amirul Mukminin dahulu tidak dikenali. Pada zaman Abu Bakar Siddiq, semua orang panggil ke Abu Bakar Siddiq, ya Khalifata Rasulillah, wahai Khalifah Rasulillah. Pasal dia ganti Nabi. Bila Umar bin Khattab naik memerintah, orang panggil ya Khalifati Rasulillah, wahai Khalifah kepada Khalifah Rasulillah. Esok kalau mai lagi panjang. Satu hari, satu orang perwakilan daripada Mesir, dalam sebahagian riwayat datang, dia kata, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman. Orang terkejut. Orang kata, apa yang kau kata tadi? Amirul Mukminin. Orang kata, benar, aku adalah pemimpin dan kamu adalah mukminin. Maka dengan itu bermulalah gelaran Amirul Mukminin. Sebab itu orang tak panggil Amirul Mukminin Abu Bakar. Pada zaman tu tak guna lagi Al-Khalifata Rasulillah Abu Bakar, Khalifah Rasulullah Abu Bakar. Gelaran Amirul Mukminin bermula pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebab tu kalau orang negeri ni tak ada lah kan, sembahyang tarawih
Amirul Mukminin Abi Bakar Siddiq, kan depa sembahyang tarawih kan dak sebut tu. Jadi dia baca sejarah silap. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata perempuan ini, tidakkah ini dilarang oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Mak dia kata, bukan Amirul Mukminin Umar nampak. Dia kata kalaupun Umar tak nampak, tetapi Tuhan Umar nampak. Umar bukan nak endap dia, Umar bersandak dia berjalan pada waktu malam dan dia sandar di tiang, di dinding rumah, dan dia dengar dialog tu. Dia kata la akunu muti'atan ta'atan lahu fil i'lan wa 'asiyatan lahu fis sir, atau kama qalat. Bukanlah aku ni tak akan jadi satu orang yang taat kepada dia pada waktu terbuka, tetapi aku akan derhaka dia apabila bersendirian. Amirul Mukminin tak begitu. Umar kagum dengan perempuan ni. Kebesokan dia suruh ingat rumah ni. Besoknya dia mai ke rumah tu dan dia panggil perempuan ni keluar. Perempuan ni keluar, dia tanya, kau, aku semalam dengar dialog kau dengan anak kau tentang tambah air dalam susu. Perempuan ni dia tengok Umar ni takut orang. Dia kata, taubat ya Amirul Mukminin, taubat Amirul Mukminin, taubat, aku taubat, dia kata. Dia kata aku nak tengok anak kau. Dia panggil anak dia dan dia bawa, dia telah perkenalkan kepada anak dia, ini anak aku Asim. Kalau kau sudi, aku nak kahwinkan kau dengan anak aku. Maka dia kahwinkan dengan anak dia Asim. Daripada Asim lahirnya Abdul Aziz, daripada Abdul Aziz lahirnya Umar bin Abdul Aziz yang merupakan cucu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Silsilah keturunan yang mulia daripada para pemimpin yang saleh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini anaknya Abdullah ibn Umar. Dan kita tahu Umar ni saleh sehingga ke peringkat yang kadang-kadang sampai kita rasa tak perlu pun dia buat. Pada musim kemarau, dia pergi tengok di tempat hima, orang bagi makan ladang, ladang ragut yang diberi makan kepada unta-unta rakyat. Tiba-tiba dia tengok satu unta gemuk, unta lain kurus. Dia kata, unta siapa gemuk? Unta anak Amirul Mukminin Abdullah bin Umar. Dia kata, pasal apa unta dia gemuk? Pasal apa unta orang kurus? Dia tak kata, baguslah hampa jaga anak aku, hampa kena pandai-pandai lah kan. Dia tak kata. Dia panggil Abdullah bin Umar. Dia kata, Abdullah bin Umar tahu, dia kata, wahai Amirul Mukminin, ini adalah unta aku daripada orang yang halal. Aku bagi makan sama dengan orang lain, tak di sini. Dalam riwayat Umar kata, kau tahu sebab apa unta kau gemuk? Sebab setiap kali unta kau lalu, orang kata beri laluan kepada unta anak Amirul Mukminin. Bila nak minum air, beri laluan kepada unta anak Amirul Mukminin. Bila nak makan rumput, beri laluan kepada unta anak Amirul Mukminin. Maka gemuklah unta anak Amirul Mukminin, kata dia. Oleh kerana itu, kau jual unta ni, kau ambil modal kau, baki yang ada kau bagi ke aku nak simpan di Baitul Mal. Allahu Akbar. Padahal dia tak perlu lakukan, bukan salah pun. Demikian salehnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, Khulafa ar-Rasyidin. Tiba-tiba kita dengar ada orang ceramah, dia habaq pemimpin-pemimpin hari ini seperti Khulafa ar-Rasyidin. Jadi saya pun tak dapat faham. Puji sikit-sikit lah, jangan sampai terbalik kereta. Jack setakat boleh ambil tayar saja. Nak samakan dengan Khulafa ar-Rasyidin, mana nak boleh sama? Samalah dengan orang lain. Ini al-Khulafa ar-Rasyidin al-Mahdiyin salih. Ketika harta daripada Parsi datang ke Madinah, orang lain bergembira.
kerana kerajaan Parsi yang besar jatuh selepas berlakunya peperangan Qadisiyah. Umar bin Khattab menangis kerana bimbang dengan harta itu akan menyebabkan orang Islam gila dunia. Saleh Umar bin Khattab, Saleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Umar adalah anak Umar bin Khattab, dan ketika Umar bin Khattab ditikam, Umar bin Khattab ni mati ditikam semasa dia sedang salat subuh. Seperti mana kita telah bagi tahu dulu, dia salat fajar dan dia telah tikam oleh seorang gulam Mughirah bin Syu'bah, seorang budak hamba Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah sahabat Nabi, tapi budak ni ialah khadam dia, hamba dia. Dia adalah seorang keturunan Parsi, Abu Lu'lu'ah, dan dia pernah mengadu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an bahawasanya Mughirah layan dia tak elok. Mughirah tuan dia layan dia tak elok. Umar bin Khattab radhiyallahu an dia tak berapa suka dengan satu benda, ramainya orang asing masuk ke Madinah di luar daripada kawalan. Tetapi oleh kerana ramai sahabat sudah ada bisnes juga ketika itu, termasuk Al-Abbas dan seumpamanya, mereka ambil ramai hamba-hamba ni yang mana mereka bagi kerja di ladang dan seumpamanya. Tak salah, tapi Umar tengok dah jadi ramai sangat orang luar. Satu hari dia mengadu pada Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia kata bahawa Mughirah tidak adil kepada dia. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu an kata, ittaqillah, takut ke Allah dan kamu buat baik kepada tuan kamu. Kerana Umar bin Khattab dia akan cakaplah dengan Mughirah, dia tak bagi tahulah situ. Dia kata inna adluhu yasi'u kulla ahad illa ana. Dia kurang, keadilan dia mencukupi untuk semua orang, tidak aku. Kata Abu Lu'lu'ah ni. Dan sebab banyak panjang riwayat hal ni, sebahagiannya akhirnya ketika Umar bin Khattab sedang solat fajar, dia telah masuk ke dalam keluar daripada saf dan dia tikam Umar bin Khattab. Dia ni dia pandai buat khanjar, dia buat pisau yang tajam tu dia buat. Dia satu hari Umar bin Khattab lalu, dia kata, aku dengar kau pandai buat pisau khanjar. Dia kata, aku akan buat satu khanjar pisau yang mana semua manusia tidak akan melupakannya. Kata Abdul Rahman, sesungguhnya dia mengugurmu wahai Amirul Mukminin, kita ambil tindakan kepadanya. Umar kata tak, biarkan dia. Pasal dia kata aja. Rupanya dia buat sungguh. Ketika Umar bin Khattab sedang salat jadi imam, dia tikam Umar. Dan Umar bin Khattab kena tikam, Umar tak tahu apa berlaku, dulu gelap. Umar kata, akalani kalb, anjing gigit aku. Tapi Umar jatuh, kemudian digantikan. Kemudian Umar yang dalam soalan sebagian riwayat, Umar tanya siapa yang tikam aku. Mereka kata seorang budak Majusi tikam kau. Dia kata alhamdulillah kerana Allah tak jadikan orang muslim, orang mukmin yang bunuh aku. Kemudian orang tanya dia semasa dalam sebagian riwayat, orang tanya dia, mau tak Abdullah ibnu Umar ganti kau sebagai khalifah? Kata Umar bin Khattab, jikalah jawatan khalifah ni sesuatu yang baik, Umar telah mendapat habuannya. Dan ini daripada keluarga Umar, aku telah mendapatnya. Jika ia sesuatu yang buruk, biarlah hanya Umar yang dihukum oleh Tuhan, jangan semua keluarga Umar. Saleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan anaknya ialah Abdullah ibn Umar yang juga yang mati pada tahun 73 Hijrah. Dia antara orang yang lewat mati, dia merupakan orang yang saleh. Orang tanya siapa lebih baik, Abdullah bin Umar ataupun Umar? Tentulah Umar lebih baik. Tapi pada zaman Abdullah bin Umar, pada zaman Umar ramai orang baik, tapi pada zaman Abdullah bin Umar dah tak ramai orang baik, tapi dia adalah orang yang baik. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dhaifnya di mana? Pasal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tak dhaifnya apa? Ibnu Umar saja kata, tak payah Rasulullah. Apa dia kata? Uhillat lana maitatan wa daman
dihalalkan untuk kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Fa ammal maitatan, adapun dua jenis bangkai, fal jarad wal hud, maka dua jenis bangkai itu ialah belalang dan ikan. Wa ammad daman, adapun dua jenis darah, fatihal atau fatuhalu wal kabid, limpa dan hati. Okey, balik pada masalah dhaif tadi dulu supaya nak faham. Hadis ni kita ambil, kita kira dhaif kalau dia angkat kepada Nabi, tapi kita kira sahih jika setakat Ibnu Umar yang kata. Namun para ulama membahaskan benda yang macam ni, bolehkah Ibnu Umar kalau dia kata, walaupun dia tak kata Nabi kata, dia kata benda yang macam ni telah dia halalkan untuk kita. Siapa yang ada kuasa menghalal dan mengharam ni? Yang ada hanyalah Allah dan Rasul. Walaupun Ibnu Umar tidak menyebut Nabi menyebutnya, tetapi dari segi hukum dan nilai ia tentulah daripada Nabi SAW. Maka had dhaif tadi tak apa timbul masalah sangat. Sebab mustahil Ibnu Umar sendiri pergi buat benda ni. Kalau Ibnu Umar kata dia menasihati, dia berpendapat batal, benda-benda tu mungkin hukum-hukum umum yang mungkin ijtihad. Tetapi ini telah dihalalkan untuk kita. Mesti ada pihak yang menghalalkan. Siapa yang menghalalkan? Mestikan pihak yang berhak meletakkan syarak, berhak membuat hukuman syarak, iaitu Allah Subhanahu wa taala ataupun melalui perintah Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan uhilla lakum telah dihalalkan bagi kamu, uhilla lakum, semua ni siapa halalkan? Allah Ta'ala halalkan. Dalam Quran banyak uhilla lakum, kan, telah dihalal. Hurrimat alaikum, telah diharamkan kepada kamu. Siapa yang haramkan? Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala. Jadi riwayat ini walaupun daripada Ibnu Umar, tetapi kita faham, kalaupun Ibnu Umar tak kata Nabi kata, kita faham dia ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dihalalkan? Dua jenis bangkai, dua jenis darah. Pasal apa dia sebut darah dengan bangkai ni? Sebabnya Quran menyebut, Allah kata, suruh Nabi, dia kata, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzir fa innahu rijs. Katakanlah, aku tidak dapati pada apa yang telah diwahyukan kepadaku haram untuk seseorang memakannya, melainkan dia itu maitah, bangkai. Bangkai haram. Apa maksud bangkai? Bangkai ialah haiwan yang mati tidak disembelih. Bangkai. Ayam mati tak disembelih, bangkai tak? Bangkai. Unta mati tak disembelih, bangkai. Walaupun asalnya binatang tu halal dimakan, tapi bila mati tak disembelih, jadi bangkai. Walaupun dia jalan-jalan, dia terjun parit mana, terputih kepala tengkok dia, keluar darah, tapi bukan kita sembelih, dia sendiri, dia jadi bangkai. Maksudnya mesti anak Adam yang menyebabkan kematian yang dinamakan dengan zabah atau zakah, iaitu sembelihan itu. Sembelihan. Dan syarat sembelihan itu sama ada dia Muslim ataupun dia Ahlul Kitab, Kristian ataupun Yahudi. Okey. Kecuali bangkai au daman masfuha, ataupun darah yang mengalir. Darah yang tak mengalir tak diharamkan. Darah yang mengalir ni darah orang Arab dulu ada macam-macam perangai. Sebahagian mereka tikam binatang, darah keluar, mereka tadah dengan mangkuk, mereka minum darah. Kuat.
Dulu ada orang dia habang kat saya, dia komando, dia tak komando potong, betul tak betul dia temerang apa, saya kira dia cerita je lah, riwayat dia tu kira jadi dia kata potong kepala ular, keluar darah bola mengkuk, minum kuat. Daman masfuha, darah yang mengalir diharamkan. Ataupun orang sembelih lembu pi tahan mangkuk darah tu, dia tak darah ni kalau minum bagus ni. Ini daman masfuha, darah yang mengalir diharamkan. Darah yang tak mengalir boleh ke tak? Darah yang tak mengalir boleh. Kalau darah yang tak mengalir seperti apa? Seperti kesan darah yang ada di daging kita, di daging dan seumpamanya. Sahabat masak daging yang disembelih itu, walaupun kesan darah ada pada daging itu, dan mereka makan, timbul sebahagian di kalangan pendapat fiqh yang lebih daripada yang sepatutnya kata, kalaulah darah yang ada di daging tu pun kalau kena baju jadi najis, makan tak apa. Tu dia. Jangan. Ini tidak benar, kerana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, apa yang halal dimakan tentu dia adalah benda yang bersih, kerana agama tak menghalalkan makan benda yang bersih, benda yang najis. Maka apabila kena darah tu, kita makan sup kena pada baju, dia tidak menjadi masalah. Kecuali dahulu dalam Yahudi dihukum, mereka terpaksa basuh daging sehingga tak ada lagi darah pada daging. Terpaksa belah daging lah. Nak pastikan keringnya darah, hukuman Tuhan kepada mereka. Tapi kalau nak kena pastikan langsung tak ada darah pada daging, kena bagi kering lah. Lepas tu basuh, lepas tu kering, tapi kita potong, kemudian kita walaupun ada kesan-kesan darah di daging tu, kalau kita belah dia ada lagi dalam tu ada darah, kalau kita letak di kain putih kita nampak merah dah, dia dimaafkan dan boleh dimakan. Okey, Quran kata kecuali dan ketiganya ialah khinzir. Dalam hadis ni dia kata dia halalkan bagi kita dua jenis bangkai. Bangkai yang pertama al-jaradu wal hut, belalang dan ikan. Tuan-tuan pernah tengok belalang? Bukan belalang anak nujum 4 belalang tu. Belalang tu, binatang belalang tu. Belalang ni tak perlu sembelih. Kau tuan-tuan dapat belalang tu nak makan, bismillahirrahmanirrahim, sembelih tak, cabut kepala dia ke apa ke, walaupun tengok dia dah mati ke lagi, dia boleh dimakan. Mungkin kita tanya, pasal apa hadis ni Ibnu Hajar pergi letak tang ni bab makan, sedangkan kita di dalam kitabut taharah. Sebab Ibn Hajar nak cerita benda ni tak najis. Maksudnya apa? Kalau kita dua benda, belalang dan ikan, kalau kita tengok dalam ayak tu ada ikan, dan ikan tu kita pegang bau hanyak ayak tu, tahu hanyak, hanyir ayak tu. Tuan-tuan akan cakap KL. Maka air berkenaan tidak najis dan boleh untuk digunakan, kerana dua ini, bangkai ini adalah dihalalkan. Walaupun mungkin kita tak lalu bau hanyak ikan, itu satu hal, tak mau tak apa, tapi ia tidak najis. Maksudnya kalau kita kena ayak ikan di baju kita, dia tidak najis. Kita bersiang-bersiang ikan tu, bau-bau, baju duk bau ikan, lepas tu pergi semayang Zuhur, sah atau tak? Sah. Faham tuan-tuan? Sah. Cumanya kalau tahu nak pergi masjid, tukar baju lah, jangan kalau bagi orang semua duk, ikan mana pula masuk masjid kita. Azan.
Demikian dua perkara, dua bangkai ini, iaitu ikan, iaitu belalang dan juga ikan. Yang pertama belalang ini, maksudnya kalau satu orang ada belalang, belalang mati, satu bed pun duduk dalam poket dia sembahyang, sah atau tak? Sah. Walaupun dia bangkai, tapi bangkai yang dihalalkan. Jumpa belalang mati, boleh tak kita makan? Boleh. Melainkan kalau orang kata belalang hak jenis tu makan mati, ada racun ke apa, itu soalan. Tapi belalang umumnya boleh dimakan. Jarad boleh dimakan. Kalau belalang masuk dalam ayak penuh, lepas tu kita ambil wuduk ayak tu, mati pula layak tu belalang, boleh tak? Boleh. Kerana belalang bukanlah sejenis bukan sejenis najis. Walhut dan ikan. Ikan apa saja. Ikan di sisi mazhab jumhur bermaksud apa saja binatang laut. Termasuklah udang lah. Termasuk udang, termasuk apa lagi? Termasuk ketam, termasuk sotong. Di sisi mazhab Abu Hanifah, dia tak, dia kata yang ni hanyalah ikan. Dan Abu Hanifah dalam mazhab dia lagi dia detail lagi antara ikan yang mati kerana kita mati dan mati sendiri. Kalau mati sendiri ni, dia sebahagian mereka memakruhkannya. Kerana kita tangkap, dia mati kerana kita tangkap, tak apa. Karena dia kata uhilla lakum saydul bahar, dihalalkan kepada kamu buruan laut. Yang ni benda tu hidup. Tapi Quran kata wa ta'amuhu, dan makanannya, makanan laut tu. Jadi kata para ulama, saydul bahar, buruan laut itu ikan yang hidup dan haiwan yang hidup, wa ta'amuhu, yang mana mati dan dia buang ke tepi. Lalu tepi pantai tengok ikan mati, kita tak tangkap pun, boleh makan tak? Di sisi jumhur para ulama tidak ada masalah dalam hal ini. Dan ikan, walaupun dua-dua ni tak disembelih, walaupun jumpa ikan paus punya lah besar, ikan paus tak disembelih, boleh makan tak? Boleh makan. Kalau ikan duyung para ulama di kalangan mazhab Abu Hanifah, mereka tak setuju pasal makanan ikan di laut. Kata semua benda di laut ni boleh. As-Sarakhsi dia menjawab, dia kata macam mana kalau jumpa ikan duyung? Takkan hampa nak makan juga walaupun tak sembelih, kan? Jadi selain daripada ikan tak boleh, yang binatang lain tak boleh, kata dia. Mana ada ikan duyung, kan?
Ini andaian saja. Haiwan laut yang mana hidup hatta penyu dan seumpamanya, ketam apa, ketam batu ke ketam apa, selagi mana kehidupannya dalam kebanyakan hidupnya di dalam air, dia adalah haiwan air. Dua-dua ni tidak perlu sembelihan, maksudnya dia tidak najis lah tujuan. Dan dua jenis darah. Dua jenis darah. Siapa yang benarkan ni? Allah kata diharamkan bangkai. Ni dua bangkai boleh. Siapa yang kecualikan? Bukan Nabi kecualikan. Pengecualian walaupun yang tadi Quran, yang ni sunnah. Sunnah memberikan pengecualian pada Al-Quran. Pengecualian ini walaupun Nabi sebut, tetapi hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW, satu hari Nabi kata, man akala min hadhihi syajarah al-khabithah, yakni siapa yang makan daripada pokok yang buruk ni, iaitu bawang putih, syai'an, makan apa, fala yaqrabanna fil masjid. Siapa yang makan daripada pokok bawang putih ni, jangan mai kat kami di masjid. Jadi ramai orang ramai duk cakap hurriman, oh haram dah, haram. Nabi SAW dengar, Nabi kata, ayyuhan nas, wahai manusia, innahu laysat li tahrimun ma ahallallahu li, walakinnaha syajaratun akrahu rihaha, walakinnaha syajaratun akrahu rihaha. Wahai manusia, aku ni tak ada kuasa nak mengharamkan apa yang Tuhan halal, tapi pokok tu aku tak suka bau dia. Pasal apa? Busuk. Yang ni benda busuk mai ke masjid dilarang oleh Nabi. Tapi Nabi tak haramkan bawang putih. Artinya kalau orang boleh makan bawang putih tapi mai ke masjid tapi tak bau, okey tak? Boleh. Sekarang ni orang makan melalui kapsul lah apa, kalau dia tak bau, boleh. Kalau dia makan petai ke apa lagi, jering ke apa, genuk, apa kan, kalau dia makan benda ni bau tak boleh. Kalau dia tak bau, pas dia makan satu benda lain, hilang bau. Kena tujuan larangan ialah kerana bau. Tapi Nabi kata Nabi tak ada kuasa halalkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kalau Nabi tak ada kuasa mengharamkan apa yang Allah halalkan, adakah selain daripada Nabi ada kuasa? Tak boleh. Apa yang Allah halal. Mungkin kita tak suka, halal lah. Kita tak mau tak apa, tapi Allah halalkan, halal. Bob kita tak lalu tengok. Ada orang dia minat, dia makan lah. Nabi tak makan, tapi Nabi tak haramkan. Khalid makan, Nabi tak larang. Mungkin ada orang tengok dab tak lalu, tuan-tuan tengok dab meleleh ayat liang, makan, boleh makan. Orang tengok dia ketuju makan dab, tak mau, dia kata. Bukan pada makan tu, pada khasiat tu dia kata. Pilah makan dulu, kita tengok orang mana kuat. Wa amma ad-daman, adapun dua darah ialah limpa tihal wal kabad, limpa dan hati. Limpa dan hati, dua-dua ni fungsi dia ni, kalau tengok dari segi saintifik, dia berbeza dengan organ yang lain. Dia memang memproses darah, padanya berakhir darah yang lama dan kemudian mengeluarkan darah, dan kita boleh baca dalam fungsi dalam perubatan. Cumanya bila sebut kabad maksud hati. Orang Melayu ni dia keliru sikit tentang hati dengan jantung. Ni saya dah sebut banyak kali dah, tapi sebut bagi orang yang baru datang kuliah. Pasal dia sangka, sebab tu dia kata aku simpan dalam hati. Kalau dia terjemah my heart, dia terjemah apa? Dalam hatiku, kan? In my heart, di dalam hatiku. Tapi kalau dia terjemah heart attack, dia terjemah serangan jantung. Dia keliru, kan? My heart will go on, Titanic. Dia terjemah dalam hatiku. Sebenarnya heart bukan hati. Heart adalah jantung.
Quran kata fi qulubihim marad, pada jantung mereka ada penyakit jantung. Hati lain, hati yang ni kabad, liver. Nitihal adalah spleen, kan? Heart adalah apa? Jantung. Yang ni kabad, hati kabad, liver. Hati lain. Sebab tu Nabi kata ala inna fil jasadi mudghah idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalb. Ketahuilah di dalam jasad ada satu ketul daging, bila dia baik semua, buruk semua. Ketahuilah dia adalah qalb, jantung. Ada orang Melayu suka terjemah ketahui adalah hati. Kemudian doktor tak erti bahasa Arab pula kata, pasal apa Nabi kata hati ya? Padahal penyakit ni main daripada jantung. Nabi tak kata hati, orang Melayu terjemah hati. Nabi kata qalb jantung. Jadi untuk tu, sebab tu saya kalau di dalam jantung hati, nak bagi dia faham. Pasal jantung hati tu dia kata lain. Sebab tu dia kata dulu di dalam kalbuku. Sebab Arab kata qalbu. Cuma Arab kalau kata kalbu, anjing. Itu masalah tu. Kalau kata qalb biqaf, dengan qaf, jantung. Kabad, liver. Dua benda ni darah tak boleh minum. Sembelih lembu ambil darah tak boleh. Tapi tempat darah ni limpa dan hati ni dibenarkan untuk kita makan. Dibenarkan untuk kita makan. Ada orang tak mau makan, tak apalah. Siapa nak makan, makan. Ahli-ahli perubatan lama dulu, dia kata betul tak betul, yang ni tak ada hadis. Benda yang ada dalam binatang tu sama macam manusia. Kalau manusia tu sakit hati dia boleh makan hati unta, baik penyakit hati dia. Itu falsafah perubatan lama. Mungkin sebahagiannya berkesan, wallahu taala alam. Tetapi ini maksudnya yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebut satu dua benda sebelum kau sesi soal jawab. Kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati apa? Kita dapati Islam ni detail sangat masalah kebersihan ni. Bersih. Jadi agama yang bersih. Yang ni najis, yang ni tak najis, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Kalau Nabi ni buat agama daripada sisi dia sendiri, reka jenuh nak fikir ni banyak benda. Ini wahyu daripada Allah Ta'ala. Sepatutnya negara orang Islam dan masyarakat Islam ialah masyarakat yang paling bersih sekali. Kedai orang Islam, macam saya kata, mesti kedai yang paling bersih. Bila masuk pergi kedai orang Islam, kedai makan orang Islam, mesti bersih. Pasal banyak hukum hakam syarak tentang bab makan ni. Makanan yang bersih, yang tu jangan najis, yang ni yang mana boleh, yang mana tak boleh. Tapi kalau kedai orang Islam kurang bersih daripada orang bukan Islam, memalukan. Sebab itu tanda, kadang-kadang orang kata marilah kita menegakkan Islam. Kempen kemah. Tapi kalau nak tegak Islam, kebersihan, taharah adalah bab pertama. Tegakkan kebersihan yang Islam suruh di dalam masyarakat orang Islam. Bagi negeri orang Islam, negeri yang paling bersih. Bagi negara orang ni, bab taharah tak berapa lama dah mengaji tak habis-habis lagi. Ini hukum Tuhan. Banyak hadis-hadis tentang kebersihan. Sebab itu selalu orang ingat benda-benda yang salah, ludah dalam masjid salah. Buang sampah tidak dalam tong sampah sehingga mencemarkan alam, termasuk buang sampah di laut Kuala Perleh ke apa, kalau kita pergi tengok habis tercemar, juga termasuk di dalam dosa. Dosa mencemarkan alam. Sampah, tong sampah ada, kita pergi buang sampah mata, orang lalu bau busuk. Sebab tu orang Islam kena diberikan education kepada mereka. Buang sampah merata-rata, buang sampah dalam tong sampah bukan tanggungjawab sosial sahaja.
bukan soal civic saja, tapi ia adalah tanggungjawab agama. Agama menyuruh kebersihan, agama suruh. Sebab tu Quran turun, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, arahan pada Nabi masa awal-awal wahyu, qum, bangun, beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu kau besarkan, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu kau bersihkan. Orang Islam bersih. Jadi orang Islam hak lelaki pun bersih, yang perempuan pun bersih. Ni yang nasihat orang lelaki dululah, bersih. Ibnu Abbas kata dia bersolek untuk isterinya, bukan saja isterinya bersolek untuknya. Ni so isteri balik tengok suami ku ni selekeh sungguh. Yalah, malam-malam duduk dengan isteri tengok bihun pun tak ada di janggut lagi. Jadi bagi bersih, pi majlis orang Islam nampak Nabi kata innakum qadimuna ila ikhwanikum fa'al aslihu libasakum wa rihalakum hatta takunu syamatan finnas. Dalam hadis riwayat Abu Daud, kamu datang pergi berjumpa, nak menjumpa kawan-kawan kamu, fa'aslahu libasakum wa rihalakum, perelokkan pakaian kamu dan kenderaan kamu supaya kamu nampak tertonjol di kalangan orang ramai. Nampak oh smart orang. Bukan suruh beli baju baru, bukan semua orang ada duit beli baju baru. Pakai bersih, basuh pakaian, pakai kepiah yang bersih lah. Kita tengok kepiah hang beli di mana, jenis ada relang tepi ni, bukan relang tepi, lama tak basuh. Wallahu a'lam. Buka soalan. Baca apa? Ratib apa-apa qasidah dan bacaan, kalau dianggap sekadar nasyid dan untuk menghiburkan hati, dan kalimat-kalimat yang ada dalam qasidah ataupun ratib ke apa tidak mempunyai perkataan yang menyanggahi Quran dan Sunnah, maka tidak mengapa kita baca, kerana itu mungkin termasuk dalam nasyid biasa saja, macam orang menasyid lah. Tetapi jika kita kata baca malam Jumaat ratib ni dapat kelebihan sekian-sekian, ini jadi ibadat khusus, dan dakwaan itu tidak benar, mesti berada dengan dalil. Jika ia menyandarkan kerana yang nak bagi pahala dan kelebihan ialah Allah, jika seseorang buat benda ni dan membuat ajaran yang seperti ini, tidak ada dalil yang menunjukkan bukti daripada qaul Allah dan qala Rasul, maka ia adalah bid'ah. Syekh Hamzah Yusuf, tokoh yang selalu ramai orang kenal, orang sufi ramai minat dia kerana dia tokoh asal daripada aliran sufi. Dia datang ke Malaysia baru ni, dan saya juga hadir, dijemput dalam round table dengan beliau, dan saya juga berdialog dengannya. Tapi saya tertarik, beliau kata masalah golongan yang dianggap sufi atau golongan tarekat pada zaman ini banyak dipenuhi dengan bid'ah. Dia sendiri kata, dan kebanyakan mereka ni tertumpu kepada 3 benda. Yang pertama menyanyi, yang kedua menari. Menyanyi, yang masuk menyanyi tadi lah. Yang kedua yang menari lah, dia berlengang-lenggok. Yang ketiga jampi cari duit. Memang sebiji punya kini. Dia sendiri bagi tahu benda tu. Ada ataupun tidak seorang perawi yang tak elok peribadinya tapi masih meriwayatkan hadis yang sahih? Tidak ada. Dalam erti kata, jika dia melakukan, yang ni yang kena pergi hadir kuliah Nukhbatul Fikar di Center of Sunnah, baru faham bab ni. Ni panjang cerita dia. Rawi dia hendaklah adil. Adil dalam erti kata dia tak melakukan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Mustahil suatu orang tak ada dosa. Dia mungkin ada dosa kecil, tapi dia tidak melazimi dosa kecil.
Tapi kalau dia terbukti melakukan dosa besar, bohong, dusta dan seumpamanya, maka dia tidak boleh meriwayatkan. Dan dia tak boleh melakukan perkara yang disebut al-mukhillu bil muru'ah, benda yang mencacatkan maruah. Mencacatkan maruah ni benda yang tak berdosa tapi mencacatkan maruah. Contoh umpamanya negeri itu, orang di negeri itu dia rawi semua keluar dalam keadaan pakai kopiah umpamanya. Bukan kau pakai kopiah tak wajib, tapi negeri itu anggap benda tu menjadi amalan, dia tak pakai, dia anggap mukhillu bil muru'ah. Nak faham masa moden ni macam ni lah. Saya mufti main mengajar tuan-tuan pakai seluar jeans, bubuh t-shirt, main mengajar ni. Malam ni kita baca kitab Bulughul Maram. Tuan tengok biar betul mufti ni. Patut tuan kata apa mufti ni? Ini bukan haram. Saya kata, tuan kata memanglah tak haram, dia tak ada baju lain ke kan? Dia panggil al-mukhil, benda mencacatkan maruah. Rawi tidak boleh melakukan hal yang demikian. Jika didapati, maka riwayatnya ditolak. Ada orang tanya pasal zakat kepada non-Muslim di negeri Perlis ni. Ada yang jenis dah buat kalut macam terkejut, ada terkejut. Apa? Terkejut badak apa? Zakat ini kita dah sebut hari itu. Ada orang awam tidak memberi zakat kepada orang bukan Muslim, tetapi yang memberi ialah pihak ulul amri, pihak penguasa. Tujuannya di bawah sinf, di bawah bahagian muallafatu qulubuhum, untuk mendamaikan hatinya, untuk menjinakkan, mengharmonikan persepsinya terhadap Islam. Kita bukan kata hang kena masuk Islam, tapi Nabi SAW bagi kepada Safwan bin Umayyah. Dia kata Nabi bagi sehingga Nabi orang yang paling aku benci, sehingga aku menjadi Nabi orang yang aku paling sayang. Mazhab Syafi'i dia tak terima, dia kata yang Nabi bagi itu daripada fai', daripada fai'. Tapi dalam mazhab lain seperti mazhab Hambali, dia menyatakan boleh memberi dalam hal ni. Antara alasannya iaitu wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in u'tuhum minha radu. Di kalangan mereka ada orang yang mencerca engkau tentang sedekah. Jika mereka itu diberi daripada bahagian sedekah itu, radu, mereka redha. Kan? Wa illam yu'tu minha idahum yaskhatun. Apabila mereka tak bagi diberi daripada habuan sedekah ni, zakat ni, mereka ini marah. Mereka ni bukan Islam. Tapi Nabi SAW idza utu minha radu, apabila nak diberi daripadanya mereka redha. Idza utu minha radu, yakni mereka orang bukan Islam telah diberikan habuan oleh Nabi SAW untuk mewujudkan hubungan yang baik dengan orang Islam. Ini salah satu daripada dakwah, sama ada untuk dia terima Islam ataupun dia berdamai dengan Islam. Pada zaman ini kita lihat orang Islam ni, kalau ada orang Kristian buat bagi kepada orang Islam di gereja, kita bising, tengok ni mereka dah nak ajak orang Islam masuk Kristian. Tapi bila orang Islam pula nak bagi kat orang bukan Islam, hei hampa ni nak habis duit zakat, serba tak kena. Kita ada, kalau kita rasa orang Islam pergi ambil tu menyebabkan mereka terpengaruh dengan Kristian, kita bagi pada mereka, nak bagi tahu inilah Islam, agama yang baik. Bukan kita bagi semua. Zakat ni ada berapa? Banyak 8 asnaf dia. Bukan nak habis. Ada bahagian asnaf fakir miskin, ada bahagian orang amil, ada bahagian muallaf, ada macam-macam, ada bahagian amilin, ada bahagian gharimin, bahagian orang berhutang, ada fi sabilillah, ada wa fir riqab. Jadi ini adalah pembahagian yang kita telah keluarkan di dalam fatwa kita.
Soalan sampai ni lasam dah ni, berapa lama duduk dalam poket ni nak tanya ni. Saya ada satu kemuskilan. Saya belah bakar ayam sabung, tapi saya tak menyabung ayam. Siapa yang nak beli, saya jual. Apakah hukumnya? Kalau dia habaq saya nak beli, nak pergi bersabung ayam, kita tak jual. Tetapi jika sekiranya dia tak bagi tahu saya nak beli ayam tu, kita jual. Kerana boleh jadi dia beli, dia nak makan. Dan kita tak perlu tanya. Macam orang nak beli pisau, dia tanya, "Mas, jual pisau, aku nak pergi tikam kawan aku." Kita tak boleh beli. Kita tak jual ke dah. Tapi kalau dia nak beli pisau aja, kita tak tanya, "Hang ni beli pisau nak buat apa?" Tak payah dah. Kita anggap dia buat kerja biasalah, macam pisau lain. Bilakah waktu makmum memberi salam? Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Dijadikan imam untuk kita ikut. Jadi apabila imam bagi salam, kita pun bagi salam. Kita ikut imam. Bila dia bagi salam yang pertama, kita pun bagi salam yang pertama. Dia bagi yang kedua, baru kita pun bagi yang kedua. Dia angkat darjat orang sembahyang berjemaah 27 ataupun 25. Ini kerana ada hadis sebut 27, ada hadis sebut 25, ada perbincangan di kalangan ulama. Di kalangan para ulama ada menyatakan rawi berlaku keliru dalam hal ini. Yang sebetulnya 27. Sebahagian mereka menyebut bahawasanya ia berdasarkan kepada keadaan orang yang sembahyang tu. Ada 25, ada 27. Kerana keadaannya tak sama di antara seorang yang sembahyang. Wallahu taala alam. Barangkali ada sedikit kekeliruan rawi, yang sahihnya adalah 27. Teringin nak jadi makmum belakang doktor, tu imam dah dah. Ada tak perawi yang riwayatnya salah seorang rawinya adalah wanita? Ada rawi-rawi yang wanita, banyak juga dalam hadis. Yang paling jelas sekali Aisyah, wanita rawi. Rawi lah tu. Antaranya juga yang rawi ialah itu Aisyah binti Abi Bakrin Ummul Mukminin, dan kemudian ada Aisyah binti Sa'ad, dan juga merupakan seorang tabi'i. Beliau juga meriwayatkan hadis daripada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita juga ada riwayat daripada Hafsah, kita Ummu Salamah, isteri-isteri Nabi banyak meriwayatkan, Ummu Haram, dan ramai lagi yang meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian soalan, mana lagi utama antara menuntut ilmu dan menjaga ayah ibu yang uzur? Lihat kepada keadaan. Jika sekiranya ayah dan ibunya uzur dan memerlukan jagaannya ketika itu, dan dialah satu-satunya yang muta'ayyan, dialah yang kena jaganya, maka menjaga ibu dan ayah adalah pahalanya sangat besar. Sehingga Nabi SAW nak pergi berjihad, Nabi suruh pergi tengok berjihad, itu dalam perkara yang fardu jihad yang fardu kifayah. Adapun jihad yang fardu ain, semua keluar. Maka demikian kita lihat, jika sekiranya ibu ayah dia perlukan dia, kalau ibu ayah dia sakit biasa, tak tunggu pun tak apalah. Tapi ibu ayah dia sakit dan dia perlu jaga, ketika itu dia wajib menjaga ibu dan ayah dia, kalau tak ada siapa. Kerana sekiranya taat anak kepada ibu dan ayah. Adapun kelas pengajian terbahagi kepada dua. Jika perkara itu fardu ain, maksud jika dia tak belajar benda tu, maka akan cacat dalam amal ibadat dia yang dia lakukan seharian, maka ketika itu dia hendaklah berusaha untuk mendengar. Yang fardu ain tu dia kena pergi, kemudian dia
dia berusaha macam mana cara supaya dia tetap boleh menjaga ayah dan ibu dia, tapi yang ataupun dia dengar yang fardu ain tu kemudian dia balik untuk jaga ayah dan ibu dia. Jika sekiranya fardu kifayah, biasa saja ilmu perbankan, tak semestinya dia terlibat dan seumpamanya perkara, dan ibu ayah dia perlu dia pada waktu itu, maka hendaklah dia menjaga ibu dan ayah dia. Setiap negara ada pasukan khas unit keselamatan yang tugasnya melakukan penyamaran hingga berhari-hari dalam tanah atau di tempat yang sempit, yang ada tugasan perlu menyamar menjadi penjenayah. Bagaimana dengan solat ketika perlu rapat dengan penjenayah seperti pemilik dadah dan seperti kes-kes yang lain? Jika perkara itu memang perlu dilakukan untuk keselamatan umum, dia ada beberapa perkara yang dia boleh lakukan. Yang pertama, dia boleh menjamakkan salatnya tanpa qasar jika dia tidak bermusafir. Maksudnya dia sama ada mendahulukan salat zuhur, mendahulukan salat asar di dalam waktu zuhur, ataupun melewatkan salat zuhur di dalam waktu asar. Takkan 24 jam duduk pergi tidur dengan kau tu, kan? Ataupun demikian dia melewatkan maghrib kepada waktu isya dengan dia jamakkan takhir ataupun takdim, dia boleh lakukan hal demikian. Kedua, jika dia tak boleh kerana dia terpaksa solat umpamanya di tempat yang sempit, umpamanya kita pergi ke negeri orang, kadang-kadang kita siapa yang ada pengalaman negeri bukan Islam tak ada tempat solat, sebahagian mereka masuk solat di dalam bilik persalinan baju, di dalam di pusat-pusat membeli belah, di situ ada ruang, kadang-kadang nak sujud tak boleh umpamanya, tempat lain semua tak ada contohnya, ataupun terdedah kepada bahaya terpilih Islamofobia sekarang ni. Boleh tak dia solat di situ walaupun dia tak boleh sujud, dia hanya mengisyaratkan, merendahkan sujud lebih daripada rokok, dia boleh lakukan jika keadaan yang darurat untuk dia buat demikian bagi menyelamatkan dirinya. Misalnya kalau dia semayang di penjenayah tu nampak dia mati ya, maka dia semayang dengan cara yang boleh menyelamatkan dia, tapi daripada ancaman, namun dia tidak boleh meninggalkan salat. Apa yang perlu dilakukan jika terlupa rakaat dalam solat, takut tak sah kalau kurang rakaat? Ni kita jawab dari tu ni. Kalau kita terlupa, Nabi kata kita datangi yang fa'ti bil yaqin, datang yang yakin. Aku ni 3 ke 4 tak tahu, 3 ke 4? 3. Sekerana yang kita tak yakin ada, yang kita syak ialah 4. Yang kita confirm adalah 3 sebenarnya. Kita kata aku tak perasan 3 ke, aku tak pasti aku 3 ke 4. Tak, kita pasti kita 3, cuma yang kita tak pasti ialah 4. Kita tang 3 tu kita pasti sebenarnya, cuma yang kita tak pasti adakah kita telah buat 4, bukan kita tak pasti. Kalau kita aku tak pasti ke 1 ke 2 ke 3 ke 4, yang tu memang mungkin tak wajib sembahyang lah kot. Jadi kita datangi yang paling kurang, kerana yang kurang itu yang diyakini. Sama juga apabila kita tawaf, kita tak ingat 6 ataupun 7, kita kira berapa? 6. Berada di bandar yang ramai Muslim tapi masih makan daging sembelihan orang Kristian ataupun kosher, adakah dibolehkan? Pertama, jika ada sembelihan orang Islam dia boleh makan, namun jika, dia boleh dia makan, dahulukan makanan orang Islam kerana dari segi kebersihan dan seumpamanya. Namun syarak menghalalkan, Allah menyatakan wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum, makanan ahlul kitab yakni Yahudi dan Kristian halal daripada kamu. Kosher khususnya makanan orang Yahudi dia sembelih dengan teliti, maka halal untuk orang Islam makan. Demikian makanan orang Kristian, sembelihan orang Kristian. Tetapi hendaklah Kristian yang sebenar-benar Kristian lah. Bukan Kristian yang tak, kebanyakan kalau kita pergi ke Europe pada hari ini, kebanyakan yang mengaku Kristian actually they are not Christian. Most of them, kebanyakan mereka ni sama ada atheist ataupun agnostik. Dia orang ni tak pasti ada Tuhan, tak ada agama. Walaupun mereka ni kita tengok
hari raya apa Christmas mereka meraihkannya, tapi itu culture, bukan kepercayaan. Melainkan kita dapati satu orang yang memang sembelihan dia itu mengikut ajaran dan kepercayaan agama Kristian, maka sembelihan itu boleh dimakan. Siapa tak mau makan tak apa. Ada orang kata hak tu Kristian hak asal, Kristian yang percaya pada Nabi Muhammad. Kalau percaya Nabi Muhammad dia masuk Islam lah. Tuhan kata ahlul kitab kan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah orang-orang kafir di kalangan ahlul kitab dan musyrikin. Artinya ahli kitab tu kafir ke tak? Kafir ke tak? Kafir. Allah tidaklah orang-orang kafir di kalangan ahli kitab dan musyrikin berpecah melainkan setelah datang kepada mereka keterangan. Maksudnya kafir ada dua jenis, kafir ahlul kitab dan kafir musyrikin biasa. Allah kata fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah, celaka orang yang menulis kitab dengan tangan mereka dan kemudian menyatakan ini daripada Allah. Siapa tu? Ahli kitab lah. Allah marah ke ahli kitab. Kemudian Allah kata dalam surah Al-Maidah, wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum, makanan ahli kitab halal untuk kamu. Yang marah siapa? Allah juga. Yang bagi makan siapa? Allah juga. Tidak Allah bagi. Cuma dalam mazhab Syafi'i dia kata ahli kitab yang asal, yang ada keturunan Yaqub dan seumpamanya. Namun secara umumnya yang dipraktiskan pada zaman sahabat berdasarkan riwayat-riwayat yang kita faham, semua ahli kitab. Cuma kita tak memakan, tak payah makan lah. Sebab tu kita pergi ke negeri kadang-kadang kita tengok orang Arab dia makan tu, terutama yang kosher Yahudi lah. Dan Yahudi dia lebih teliti dalam penyembelihan dia, rabai dia. Siapa tak mau tak payah makan. Tapi kita, oi aku tak mau, haram. Tak mau tak apa. Masalah boleh satu hal. Ada mazhab yang tak benarkan seperti mazhab Syafi'i. Kita beritahu. Tapi fatwa international yang di fatwa Yusuf Al-Qaradawi dan seumpamanya, mereka semua menyatakan boleh makan. Allah alam. Oi lama ni. Tuan-tuan dengar tak letih saya bercakap letih. Hukum kongsi makanan dengan kucing, contohnya share roti, kucing gigit roti yang sama, roti itu najis atau tidak? Najis tak? Tengok para fuqaha telah menjawab soalan-soalan ini. Apa dalam hadis lepas Nabi kata apa? Innaha laisa apa? Laisat bin najis. Innaha laisat bin najis wa innaha apa? Wa innama hiya minat tawafina alaikum. Dia bukan najis. Nabi kata dia adalah apa? Haiwan yang mengelilingi kamu, tawaf dengan kamu. Kita dah bagi tahu apa keadaan. Jika kucing tu gigit roti, kemudian dia makan roti, pada roti tu tak ada apa kesan apa? Halal. Bersih lah. Tapi jika kucing tu gigit roti, pada roti yang dia gigit itu ada kesan najis lain, seperti mungkin darah. Mungkin tadi kucing tu dia gigit makan burung yang dibunuh oleh kucing yang tak disembelih. Apa hukum binatang tak sembelih tadi? Nama apa? Baru mengaji, tanda faham lah tu. Jadi namanya bangkai najis tu tak? Kemudian dia gigit roti, pada roti itu ada kesan darah tu, boleh tak kita makan? Tak boleh. Ataupun dia makan najis yang lain, ada kesan najis pada bekas yang dia makan, tak boleh. Tetapi jika tidak ada kesan lepas dia gigit, boleh ataupun tak? Hukumnya adalah boleh. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.